Sebelum tu, saya nak tanya dulu, dah daftar padu? Okay, sistem padu ni adalah satu pengkalan data yang mengandungi semua maklumat-maklumat daripada semua agensi-agensi kerajaan. Kita ada lebih dari 200 sumber data dari pelbagai agensi lah, seperti JPN, seperti EPF, LHDN, JKM, KKM dan sebagainya. Dan di situ semua maklumat rakyat Malaysia telah ada dalam sistem padu. Dan sebenarnya saya tak kata sebagai daftar padu. Saya kata sebagai kemaskini di dalam sistem padu. Oleh kerana kita semua dah ada maklumat kat situ, tuan-puan hanya perlu kemaskini sedikit saja lagi maklumat yang kerajaan tak tahu mengenai tuan-puan. Seperti contoh, maklumat bebanan kita lah, dari segi berapa bilangan anak yang kita tanggung, bilangan ahli keluarga yang kita tanggung kan, komitmen bulanan kita seperti berapa yang kita bayar loan rumah, loan kereta, dan berapa jarak daripada rumah kita ke tempat kerja. Jadi semua tu sebenarnya adalah komitmen-komitmen yang kerajaan tak tahu tentang diri kita. Sebab walaupun kita dah ada semua data-data tersebut, tapi bukan semua maklumat itu ada di dalam sistem tersebut. Oleh itu memang kita perlu kemaskini maklumat kita di situ. Dan tujuannya ada beberapa tujuan lah. Antaranya yang kita biasa dengar adalah untuk memberikan bantuan kan, untuk beri bantuan, sumbangan kepada rakyat yang memerlukan. Tapi dari segi lain pula adalah kerajaan ingin melihat dari segi sosioekonomi rakyat macam mana, aset-aset rakyat macam mana, dan untuk golongan sasar yang lebih tinggi income dia, sebenarnya lebih nak tengok kepada bebanan semasa juga. Dan mungkin kerajaan akan tengoklah dari segi pengurangan cukai, pendapatan dan sebagainya. Dan mungkin ada segi bantuan bencana yang boleh diberikan kepada golongan walaupun bukan B40. Jadi saya ingin menepis persepsi rakyat lah terhadap padu ini, bukan sekadar untuk bantuan, tapi lebih pada bantuan bersasar untuk semua golongan. Kita banyak daripada bulan 1 hari itu kita telah banyak buka kaunter-kaunter padu di PD, di PD, pusat internet, pusat ekonomi digital. Kemudian kita buka juga di hotspot lah, seperti masjid pun ada, di shopping mall ada, universiti pun ada, di pejabat daerah, pejabat penghulu. Semua tempat memang kita buka di mana-mana tempat. Dan ada jugalah by request daripada agensi-agensi tertentu, dan kami sangat menghargailah usaha yang dibuat oleh Japan, kerana apabila ada info on wheel ini, rakyat-rakyat yang berada terutama di kampung-kampung tu akhirnya dapatlah info apa sebenarnya padu tersebut. Jadi sebenarnya tiada alasan lah bagi saya untuk rakyat Malaysia ni mendaftar padu, sebab kaunter tu ada di mana-mana, termasuk Sabah Sarawak. Cuma datang untuk kemaskini sahaja, dan sebenarnya boleh buat di handphone masing-masing, lagi mudah. Sebab kita cuma masuk dan kita dapatkan OTP dan kita teruskan buat macam biasa. Dan soalan dia tak panjang, memang simple saja. Tapi jika ada masalah, contohnya masalah dari segi nak mengesahkan dari segi kita punya identiti, barulah kita pergi ke kaunter padu yang disediakan. Kalau ikut kelayakan, sebenarnya kalau ikut kata-kata 18 tahun ke atas. Jadi sasarannya sebenarnya adalah 4.2 juta. Dan hanya warga Malaysia sahaja. Bukan warga tak adalah. Jadi 4.2 juta penduduk rakyat Selangor kita sasarkan, kita seru untuk sama-sama mengemaskini maklumat supaya inisiatif kerajaan tu dapat dilaksanakan dengan segera lah kan. Jadi saya menyuruh kepada semua, lagi satu, janganlah dengar berita-berita negatif tentang padu. Cari info yang betul, kerana banyak jugalah info-info yang kita dengar di media sosial sebenarnya tidak tepat. Seperti contoh kebocoran data dan sebagainya. Tak ada masalah sebenarnya dengan sistem ini, kerana sistem ini dibangunkan oleh pihak kerajaan sendiri dan tidak diberikan kepada mana pihak-pihak individu swasta. Dan sebenarnya di dalam sistem padu ini
yang saya dengarlah perkara yang dirisaukan adalah mengenai akaun bank. Sebenarnya kita tak ada link dengan mana-mana bank pun. Sebenarnya nombor akaun bank itu diperlukan sekiranya kerajaan merasakan tuan-puan layak mendapat bantuan, maka itulah saluran untuk diberikan melalui situlah. Tapi jika tuan-puan tidak ada akaun bank, tidak wajib sebenarnya, boleh je beri bagi e-wallet ataupun touch and go. Jadi saya harap dengan penjelasan ini tiada lagi keraguan lah di kalangan rakyat Malaysia untuk mengemas kini maklumat di Padu.